Kita mulakan majlis kita dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, terimalah dan berkatilah majlis ilmu kami pada hari ini, yaitu kelas hadis 40 yang terakhir, ya Allah. Dalam usaha kami memahami hadis-hadis tersebut dan berazam untuk beramal dengannya sebagai tanda rasa kasih kami kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami memohon dari-Mu kebajikan yang segera dan yang akan datang, yang Kau ketahui dan kami tidak ketahui. Kami memohon dari-Mu syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, ya Allah, dan apa jua yang boleh mengampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu dari neraka dan apa jua yang boleh mengampirkan kami kepadanya dari percakapan, perbuatan, gerak hati dan keyakinan. Ya Allah, memohon dari kebajikan apa yang dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang Kau tentukan ke atas kami, sesuatu perkara, maka jadikanlah kesudahannya petunjuk. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghiitsu wa min azabika nastajiru. La takilni ila nafsina tarfata ainin. Waslih sya'nina kullahu bima aslahta bihi shalihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi ini adalah kelas terakhir untuk kelas hadis 40 kita, ya. Dan untuk kelas akhir ni kita ada 2 hadis, hadis 41 dan 42, insya-Allah. Saya nak share PowerPoint .
Okey, hadis 41. Hadis 41 ini muka surat 201 menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu memang perlu ditundukkan sebab hawa nafsu itu cenderung untuk melakukan kejahatan ataupun perkara-perkara yang tak baik, kan? Jadi hadis ini daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amru Al-As. Amru bin Al-As. Nama yang meriwayatkan ni Abdullah atau Abdullah, nama anak dia nama Muhammad. Jadi dia ayah Muhammad, nama dia Abdullah. Abdullah ni anak Amru Al-As. Kedua-dua mereka ni adalah sahabatnya. Abdullah Amru Al-As ini berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Pendek je sebaris kan. Artinya tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa iaitu sampaikan. Jadi nak menundukkan hawa nafsu ni hendaklah ikut apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan di samping firman-firman Allah dalam Al-Quran, bukan di samping, selepas, maknanya selepas. Al-Quran tu lebih dulu, lepas tu hadis Nabi. Okay? Maknanya selagi tidak ikut, maka ada yang boleh menyebabkan seseorang itu tidak dinamakan benar-benar beriman. Okey. Tengok muka surat 202. Huraian hadis ya. Huraian hadis ini saya ambil dulu perenggan yang pertama tu. Dia kata hadis ini selari dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 65. 65 tu surah An-Nisa ya. Saya baca terjemahan ni buat kali pertama, macam susah sikit nak faham. Lepas tu saya cari dari kita ada yang lain yang saya ada. Jadi saya ambil yang lebih mudah kita faham lah. Dia sama, tinggal lagi susunan ayat terjemahan tu. Pemilihan perkataan tu ya. Yang menyebabkan ada rasa susah nak faham. Okey. Jadi yang saya ambil ni yang mudah faham. Seperti yang tertera pada skrin ya. Maka demi Tuhanmu, terjemahannya, wahai Muhammad. Dalam bracket wahai Muhammad, dalam terjemahan dalam buku kita ni tak ada yang wahai Muhammad tu. Mereka tidak disifatkan ataupun dikatakan beriman. Mereka tu orang-orang yang mengaku beriman lah kan. Sehingga mereka menjadikan engkau tu Nabi Muhammad lah, sebagai hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan. Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Ayat Quran ini turun sebabnya ialah ada berlaku perselisihan antara seorang orang muhajirin dengan seorang ansar berkaitan dengan air. Saya tengok dalam muka surat 202 tu. Antara sebab turun ayat ni adalah kerana telah
terjadi sedikit perselisihan antara Az-Zubair. Az-Zubair ini anak saudara Nabi. Ya, anak saudara Nabi. Az-Zubair ni ada berselisih faham dengan seorang sahabat dari golongan Ansar. Ya, masalahnya masalah air. Lepas tu kedua-dua orang ni selalu yang mengadu seorang ni kan, tapi dua-dua ni pergi mengadu sebab masing-masing rasa perlu panduan ataupun pandangan Nabi lah berkaitan dengan perselisihan mereka itu. Mengadu untuk mendapatkan penyelesaian. Zubair dengan hujah dia dan orang Ansar tu pun dengan hujah dia. Lepas tu bila dia dengar dua-dua tu, Nabi bersabda, wahai Zubair, anak saudara tu kan, alihkanlah dan tuangkanlah air kepada tetanggamu. Apa nama ni? Zubair ni jaga air dan takungan air. Lepas tu orang Ansar ni naklah bekalan air tu. Lepas tu Nabi ni nak cepat selesai masalah. Dia kata alihkanlah kata ataupun tuangkanlah air kepada tanggamu. Maknanya setakat yang mengalir sikit je lah. Tak dapatlah banyak kan. Tak dapatlah lebih dari apa yang disarankan oleh Nabi tu. Nabi menganjurkan kepada Zubair tu untuk bersikap memudahkan dan toleransi. Akan tetapi sahabat Ansar itu berkata, ni, adakah kerana dia anak saudaramu? Bila Ansar tu cakap macam tu, merahlah wajah Rasulullah. Kan? Maknanya orang Ansar tu tak setujulah dengan yang Nabi cadangkan. Okay? Jadi selepas tu dah merah muka dia tu, maka baginda pun bersabda yang bermaksud, wahai Zubair, tutuplah alirannya sampai airnya naik ke atas pagar, kemudian biarkanlah hingga tumpah. Maknanya dia kata pagar kan, kita ni tembok lah kan, ompangan lah kan. Cakap kampung ompangan. Ompang air tu, bila dia penuh, dia melempah kan. Jadi orang Ansar ni nak air yang melempah tu. Maknanya dia boleh dapat banyak. Kan? Sebab banyaklah keperluan ya, nak bercucuk tanam dan sebagainya. Tapi kalau setakat yang Zubair buat tu je, tentulah sikit. Jadi itu keputusan Rasulullah. Rasulullah SAW melakukan perkara itu untuk memberi isyarat kepada Zubair bahawa apa yang diputuskan beliau mengandungi maslahat bagi golongan Ansar. Tak kala orang Ansar memahami sabda Nabi itu, maka Zubair menyedari apa yang menjadi hak kewajipannya. Disebabkan kejadian itulah ayat ini diturunkan. Ayat An-Nisa 65 ni. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak dikatakan atau disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan daripada apa yang engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Maknanya keputusan yang Nabi nyatakan kemudian dari yang dia suruh alihkan saja tu memberi kesedaran kepada kedua-dua pihak lah. Yang Zubair ni dia ada maslahat dia kan, macam tak mau bagi banyak lah kepada orang Ansar ni kan. Tapi bila orang Ansar tu dah kata macam tu kepada, adakah kau cakap macam tu kerana dia anak saudara kau katanya. Jadi macam tertampar lah juga muka kan. Dia pentingkan anak saudara dia ataupun pentingkan orang Muhajirin kan.
Muhajirin ni orang yang sama-sama pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah ya. Orang Ansar ni orang yang dah sedia ada di Madinah dan mereka ni menerima Islam. Okey. Jadi bila dah macam tu Zubair pun faham apa yang Nabi maksudkan dan orang Ansar pun faham apa yang Nabi arahkan. Jadi kedua-duanya tu tidak merasa di hati mereka suatu keberatan. Apa yang telah engkau hukumkan. Maknanya apa yang Nabi sarankan tu, dua-dua pihak itu menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi apabila mana-mana orang yang telah melafazkan syahadah mesti patuh ataupun ikut apa yang Nabi ajarkan, ya, selain Al-Quran kan. Al-Quran tu nombor satu lah, nombor dua hadis Nabi. Kalau tak maknanya takutlah jadi termasuk dalam golongan yang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak dikatakan beriman. Okey. Pengajaran hadis. Nombor satu, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seorang Muslim sebagai manusia yang sempurna. Memanglah kan ada akal, fikiran dan ada juga hawa nafsu, maknanya sempurnalah. Yang kedua, hawa nafsu manusia lebih cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejahatan, keburukan dan tidak mengendahkan syariat. Syariat ni ajaran Islam lah. Justru hawa nafsu merupakan jalan menuju kesesatan dan kesengsaraan. Jadi dengan nafsu boleh sesat, maknanya boleh jadi tak beriman. Disebabkan melayan nafsu. Ya. Yang ketiga, manusia dimuliakan dengan akal yang membezakannya daripada makhluk lain. Akal dapat membezakan antara kebaikan dengan keburukan. Manusia, syaitan, iblis, lepas tu malaikat. Kan? Tiga jenis makhluk ni dijadikan dari tiga makhluk Allah lah juga kan. Manusia dijadikan dari tanah. Malaikat dijadikan dari cahaya. Syaitan, iblis ni dijadikan dari api. Kan? Apabila Adam dijadikan oleh Allah, Allah suruh sujud. Sujud ni ada yang mentafsirkan bukannya sujud macam kita sujud semayang tu, tapi hormat, ya. Hormat kepada Adam. Tapi dalam ayat Quran tu kata sujud lah. Malaikat terus beri hormat ataupun terus sujud. Okay? Tetapi syaitan enggan. Bila Allah tanya kenapa tak sujud, dia kata aku lebih mulia dari Adam. Sebab Adam dijadikan dari tanah, aku dari api katanya. Maknanya api tu lebih hebat dari tanah lah kan. Jadi sebab itulah ada kata-kata yang mungkin ini saya ulang lah yang pernah saya beritahu dulu. Kita manusia tak perlu jadi malaikat. Biarlah malaikat jadi malaikat kan. Sebab malaikat ni tak ada nafsu. Syaitan iblis ni nafsu degil dia tu lah kan. Dan bongkak sombongnya tu. Demikian juga haiwan. Haiwan hanya ada nafsu. Tak ada akal. Tetapi manusia
Akal ada, nafsu pun ada. Malaikat maknanya ada akal sajalah, nafsu tak ada. Malaikat tak ada nafsu. Jadi kita ni dikatakan sebagai manusia tak perlulah jadi seperti malaikat. Dan jangan pula jadi binatang ataupun jadi syaitan, ya. Maka jadilah manusia yang sebenarnya. Jadilah manusia yang sebenarnya, iaitu nafsu dikawal oleh akal. Itulah. Manusia ni mulia sebab ada akalnya tu yang boleh menundukkan nafsu. Nombor 4. Seorang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah dan bertekad untuk committed terhadap syariat Allah, maka dia telah beriman. Maknanya beriman yang sempurna lah, kan? Maknanya bukan mengaku je tapi tak ikut apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Yang kelima, untuk meningkatkan iman ke tahap kesempurnaan, seseorang itu perlu mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci Allah. Ia juga akan mengorbankan apa sahaja untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa yang Allah suka, itulah yang sepatutnya orang-orang beriman suka. Dan yang Allah tak suka, itu jugalah yang sepatutnya orang-orang mengaku beriman tak suka. Okay? Kalau sebaliknya, maknanya dah jadi tak betul lah iman tu. Tak sempurna lah iman tu. Ataupun boleh jadi tak beriman langsung lah, ya. Yang keenam, kita hendaklah berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah ni, selain pada itulah hukum wajib, sunat, haram, makruh. Lagi satu apa? Harus aku. Ya? Harus. Harus. Itulah payah pula nak pun. Ubah. Wajib lawannya apa? Halal lawannya haram. Okey. Sunat lawannya makruh. Lepas tu lagi satu harus. Harus ni tengah-tengah. Kan? Kalau yang haram tu makna kena jauhkan. Yang wajib tu itu kena lakukan. Antara dua tu harus, kan? Lepas tu ada pula sunat. Sunat ni jatuh pada selepas yang wajib tu. Lepas tu lawan sunat tu makruh. Kan? Antara dua itu pun harus jugalah. Okey. Itu 5. 5 pun mana tu 5 hukum ke? Selain daripada tu hukum inilah hukum yang dijatuhi kalau melakukan kesalahan tu lah, macam yang Nabi buat terhadap Zubair dan orang Ansar tadi tu. Maknanya mesti patuh jugalah. Kalau tak jadi tak beriman ataupun disifatkan tidak beriman. Okey. Yang keenam, kita naklah berhukum dengan hukum Allah. Itu saya dah sebut tadi. Yang ketujuh, reda sepenuhnya dengan ketentuan Allah dalam segala hal. Sama ada hukum itu sesuai dengan hawa nafsu ataupun tidak. Mana yang sesuai itu sesuai dengan hawa nafsu ni. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu tu lazimnya ataupun biasanya itu benda yang Allah tak suka. Okay? Tapi kalau yang nafsu suka tu, itulah yang Allah tak suka. Jadi kita kena reda lah sepenuhnya dengan ketentuan Allah tu. Maknanya yang Allah suka
Itu saja yang kita suka dan Allah tak suka tu ikut hawa nafsu, itu Allah tak suka. Okey. Yang ke-8, mencintai apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dicintai Allah adalah tanda-tanda kekufuran. Ini lawan yang nombor 7 lah kan. Okey. Nah, terusnya ada lagi kat belakangnya. Nombor 9. Para sahabat Rasulullah SAW ialah contoh yang ideal dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi bila paling ideal tu, yang paling ideal tu, maka itulah yang kita disarankan supaya mengikutinya. Yang ke-10, setiap Muslim harus menyesuaikan setiap perbuatannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menyesuaikan, ya. Menyesuaikan setiap perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab dua itulah panduan kita. Saya mengikuti kelas pengajian Sahih Bukhari macam yang saya cerita dulu kan. Ya Allah, hai. Dalam hadis Sahih Bukhari ni tentang semayang kan. Apa-apa yang kita buat, apa-apa yang kita baca tu, setiap satu tu ada hadis masing-masing. Misalnya kata kita baca Fatihah kan, amin. Kita kata amin kan, lepas selesai Fatihah. Ada hadis itu. Lepas tu masa rokok, masa i'tidal, masa sujud, semua setiap satu tu ada hadisnya. Jadi memang apa namanya ni? Kalau orang tu mengaku dia hanya ikut Quran, tak mau ikut sunnah, memang tak reti semayang dah. Sebab semayang ni Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Jadi hadis-hadis yang dalam Sahih Bukhari tu kan, memang setiap satu yang kita buat dalam semayang kita tu, cuma ada gerak lakunya, rukun fa'li, ataupun apa-apa yang kita baca, rukun qauli, semua ada hadisnya. Yang apa yang diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya tu tentang semayang tu, memang kita cari dalam Quran memang tak adalah. Rukuk tu macam mana, sujud tu macam mana, semua tu ada dalam hadis. Dalam Quran, suruh semayang. Okey. Yang seterusnya, nombor 11. Sesiapa yang mengakui kebenaran syariat Allah dengan hatinya, mengucapkan pengakuan tersebut dengan lisan, namun perbuatannya tidak sesuai dengan syariat yang diyakininya, itu maka ia adalah orang fasik. Fasik ni dia mengaku Islam, dia mengaku beriman, tapi dia langgar apa-apa yang Tuhan suruh dan dia buat apa-apa yang Tuhan larang. Itu yang saya contoh kalau itu ada orang tu nak nikahkan anak dia kan. Suruh dia istighfar 3 kali. Tapi pengalaman tu saya nak tambah sikit. Sebenarnya kan yang saya lihat sendiri tu, arwah abah ni kata kau mesti pergi sembahyang Jumaat sekurang-kurangnya 3 kali sebelum kau nikah anak kau ni. Betul kan? Kan 3 kali kalau tak sembahyang Jumaat berturut-turut tu, ataupun sesiapa yang sembahyang Jumaat tinggal kan 3 kali berturut-turut, makna dia jadi fasik dah lah kan. Tapi dalam PKP ni lain sikit cerita lah kan, sebab ada sebab. Jadi yang berlaku yang arwah abah saya suruh dia istighfar 3 kali sebelum dia melafazkan akad nikah anaknya tu, abah ni pastikan sebab dia imam kan,
pastikan kau mesti datang sembahyang Jumaat dan nak tengok kau ada masuk sembahyang Jumaat. Datanglah dia. Tapi dah lepas selesai tu Tuhan saja lah yang tahu. Dah selesai dari nikahan anak tu Tuhan dia saja yang tahu. Sebab inilah kita ni macam yang Abah sebut tu apa? Kalau tak dapat dengan tangan, dengan lidah. Ya. Kalau tak dapat dengan lidah, dengan hati. Kan? Apa poin jalan. Jadi dia dah lakukanlah yang dengan tangan tu, iaitu dia imam kan dia suruh lah. Sebab dia tu seorang daripada makmum di karya, dia suruh. Tapi lepas pada tu, dia ingatkan jugalah. Tapi lihat. Lepas tu nak nikah layan anak macam tu ya. Anak perempuan ramai lah tu. Itulah cerita ya. Orang fasik ni dia mengaku beriman tapi dia langgar apa yang Tuhan suruh dan Tuhan larang. Lepas tu nombor 12, sesiapa yang perbuatannya sesuai dengan syariat namun dalam keyakinan dan fikirannya ia mengingkari kebenaran syariat, maka ia termasuk orang munafik. Munafik ni perbuatannya sesuai dengan syariat tapi keyakinan fikirannya mengingkari. Macam anulah munafik ni, dia ada pergi masjid semayang tapi dia tak berwuduk pun. Berlakon lah kan? Berlakon. Jadi yang ini munafik. Orang munafik ni Tuhan dah janjikan mereka ni akan diletakkan dalam neraka yang paling bawah sekali. Munafiknya. Walaupun pada zahirnya ada dia semayang kat masjid. Rupa datang tu tak berwuduk pun. Na'udzubillah min zalik. Dan nombor 13, sesiapa yang memperlakukan hukuman Allah sewenang-wenangnya maka dia adalah zindik. Zindik ni atas lagi munafik. Ada juga yang diistilahkan zindik ni kafir. Zindik. Ada yang istilah macam tu. Tapi ada juga dalam kitab sebut masa Nabi dulu orang yang macam ni munafik. Tapi apabila kelakuan dia orang tu lebih teruk kan, sewenang-wenangnya dilanggar, maka dia tu termasuk dalam kumpulan zindik. Iaitu orang yang menampakkan keislamannya tapi dia menyembunyikan kekufurannya. Lagi dahsyatlah pada munafik tu. Yang ke-14, keimanan juga termasuk membela dan mempertahankan syariat Allah. Okey. Seterusnya hadis 42. Hadis 42. Hadis lah ya. Yang last sekali. Yang ni kan lama agak mikir macam mana nak buat ni. Alhamdulillah lah saya dapat buat macam ni. Dia senang sikit nak tengok dan senang sikit nak mencari point dia lah ya. Okey. Hadis 42 ini luasnya pengampunan Allah. Ya Allah baiklah Allah. Best sangat hadis ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi ini satu lagi hadis qudsi ya. Satu lagi hadis qudsi. Iaitu kata-kata Allah yang lafaznya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya bna Adam. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bna Adam, law balagat zunubaka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya
summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabika maghfiratan. Okey. Ni kita tengok terjemahan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Saya buat 2 kolom ni ya, wahai anak Adam, lepas tu ada sambung dia. Sambung itu sama ada maka, nescaya ya. Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan mengharap kepadaku, maknanya berdoa lah tu. Maka aku mengampuni. Berdoa dan minta ampun ya. Berharap minta ampun ya. Berharap, meminta dan berharap kepadaku, minta ampun kan. Maka aku mengampuni segala dosamu yang telah lalu. Dan aku tidak akan mempedulikannya. Berkaitan dengan ini kan, lafaz-lafaz istighfar itu kan macam-macam. Ya. Lafaz istighfar macam-macam dan istighfar yang paling bagus ialah sayyidul istighfar kan. Penghulu bagi segala istighfar, iaitu sebenarnya panggal lupa. Lah, apa Allahumma anta rabbi la anta. Nak mencari itulah tu. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzubika min syarri ma sana'. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Itulah dia istighfar, sayyidul istighfar yang terbaik. Lepas tu saya ada dengar satu kuliah ringkaslah. Makna petikan dari kuliah anak Ustaz Syahran dulu tu yang kerja di IKIM tu. Dia berceramah masa tu dah dekat-dekat nak Ramadan lah. Adalah doa itu, dah tak pek nak nyebutnya. Nanti saya forward lah dalam grup ya. Bagus sangat. Kita baca masa sujud. Kata Ustaz tu, bila-bila masa pun kita boleh baca, dia kata. Sebab itu adalah doa yang terbaik lah berkaitan dengan kita minta ampun pada Allah ni kan. Dan yang terbaik sekali doa yang tu kita baca masa sujud sepanjang bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir. Sebab kan Ramadan ni ada 3 peringkat kan. 10 hari yang pertama rahmat kan. Lepas tu 10 yang kedua keampunan. Dan 10 yang ketiga pelepasan dari azab api neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang Aisyah. Yang Nabi saran kepada Aisyah kan. Apabila Aisyah bertanya, kalaulah aku menemui Lailatul Qadar, kata Aisyah, apa yang patut aku buat? Yang Bedah baca tadi itu adalah istighfar yang lebih khusus. Bila-bila masa pun boleh tapi lebih cantik kalau kita baca pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir. Sebab masa tu dijangka ada malam Lailatul Qadar kan. Dan yang Bedah baca tadi tu pun ada dinyatakan kalau kita istighfar menggunakan itu, Allahumma innaka afuwun karim. Ada sebut karim, ada sebut tak ada karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbil afwa fa'fu anni kan. Ada yang menyatakan istighfar itu kiranya catatan malaikat berkaitan dengan dosa-dosa kita di-delete, dipadamkan. Maknanya tak dibongkar lagi dah di akhirat nanti. Itu yang paling bagusnya tu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kalau yang istighfar yang lain-lain tu mungkin akan dibongkar balik masa di padang mahsyar. Tapi yang Allah maknakan Afuun Karim tadi ni delete terus. Maknanya tak akan diungkit lagi. Okey. Tu cerita istighfar lah kan. Jadi lagilah ni Allah dah menyatakan dalam hadis qudsi ni, maka aku mengampuni segala dosamu yang telah lalu dan aku tidak akan mempedulikannya lagi. Dosa-dosa tu dia tak peduli dah. Jadi lafaz apa nama ni istighfar tu yang tu lah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lepas tu wahai anak Adam, ni yang kedua ya. Jika dosamu sampai setinggi langit, setinggi langit, lalu engkau minta ampun kepadaku, nescaya ku ampun. Yang penting minta ampun. Bukan buat dek je. Alah, islah. Ada orang kata, mati nanti esok kubur masing-masing. Apa kau menyebut katanya. Dia sanggup untuk hadapi apa yang dia pilih kan. Jadi tu sombong lah. Sebab orang yang tak nak berdoa, orang yang tak nak ampun ni memang orang sombong. Macam dia tu lebih power lah. Dia lebih power pula dari Tuhan kan. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan seluas permukaan bumi. Ini Allah cakap ni ya. Seluas permukaan bumi. Lalu engkau menemuiku tanpa menyentuhkan sesuatu pun denganku. Syaratnya tidak menyentuhkan Allah lah. Banyak kesalahan, banyak dosa kan seluas permukaan bumi. Tapi dia tak menyentuhkan Allah. Dia percaya Allah itu Maha Berkuasa, Allah itu satu, Allah Maha Berkuasa kan. Tetapi banyak kesalahan dia buat. Apa kata Allah? Nescaya aku datang padamu dengan keampunan seluas bumi pula. Ya Allah. Tapi janganlah pula. Kata senang je minta ampun. Kita buatlah pun kita tergagak. Itu sengaja. Kan? Itu memang sengaja. Itu mencabar. Mencabar Allah. Patutkah kita cabar Allah kan? Okey. Jadi inilah terjemahan kepada hadis yang diberi tajuk luasnya pengampunan Allah. Datang kepadaku ni makna menghadap semayang kita tu lah kan, kita bertobat kan. Tobat bukan mana ada Tuhan yang adab. Tu pun satu cerita pula tu. Ya. Okey. Makna menghadap datang ni maknanya kita mohon keampunan kepada Allah. Okey. Seterusnya kita tengok huraian ya. Sebelum huraian tu, huraian ni muka surat 207. Saya nak stop dulu PowerPoint ni. Lepas tu kita nak bergambar dulu. Nak bergambar dulu. Mai kawan-kawan tunjuk muka. Sebab kan nak cuci Yasin kan. Mai tunjuk muka. Oh, Zah ada Galaxy Tab. Azizah makna. Wah, Rabi'atul Adawiyah ni lain lah muka. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni Norizan Norizan Latif. Tukar nama kau kan? Nuraini ni iPhone. ada nama, dia tak tunjuk muka. Dah keluar ke dah? Kia, tunjuk muka Kia. Kita nak ambil gambar kejap. Ani dah keluar kot. Tak apalah, ambil gambar dulu. Okey, ambil gambar. Semua pandang kamera. Senyum. 1, 2, 3. 1. Sekejap 1, 2, 3. 1, 2. Okey, terima kasih. Kakak? Dah. Okey, kita tengok sekarang muka surat 207. Huraian kepada hadis ni ya. Hadis ini
penuh dengan pengharapan. Hadis ini menjelaskan betapa luasnya keampunan Allah SWT. Oleh itu, para hamba tidak putus asa dengan dosa yang telah mereka lakukan. Maknanya, kalau ada banyak dosa tu minta ampun lah. Allah Maha Pengampun. Maha luas pengampunan Allah kan. Setinggi langit, seluas bumi. Macam tu lah ayat tadi kan. Tapi bukanlah sengaja. Dah tahu macam ni bukanlah sengaja. Dan yang dah berlaku tu mungkinlah sengaja, mungkin tak sengaja. Itu dah berlalu kan. Itu minta ampun ya. Tapi yang akan datang, jangan pula kerana dah tahu Allah tu Maha Pengampun, saja ya buat. Buat tak sampai lah minta ampun. Kan? Lepas buat tu, okey. Walaupun demikian, kita tidak boleh leka dalam dosa kerana dikhawatiri diri akan terbiasa dalam dosa dan terhalang untuk bertaubat. Takut dah tertutup pula hati tu. Itu yang na'udzubillah ya. Hadis ini juga mengandungi khabar gembira, belas kasihan dan gambaran sifat pemurah Allah yang amat besar. Tidak terhitung banyaknya kurniaan, kebaikan, belas kasih dan pemberian Allah kepada hamba-Nya. Dalam kenyataan Nabi yang berasingan, baginda bersabda, artinya Allah lebih gembira atas taubat seseorang hamba-Nya daripada kegembiraan seseorang antara kamu yang menemui kembali haiwan yang hilang. Perbandingannya. Misalnya lah kan, unta hilang. Mana pula lah payah unta ni. Wahlah gitu begini. Sekali jumpa. Kegembiraan jumpa unta yang hilang ni. Unta tu katalah unta kesayangan lah kan. Allah lebih gembira berbanding dengan orang yang jumpa binatang yang hilang tu. Lebih gembira dari gembiranya manusia. Macam itulah maksudnya kan. Daripada Abu Ayyub. Saya nak minta tukarlah perkataan hendak ni. Daripada Abu Ayyub ketika hampir wafat. Kalau hendak tu boleh lah tak nak kau. Macam tu kan. Daripada Abu Ayyub ketika hampir wafat, maknanya dia dah rasa dah borek warna lah kan. Rasa tak lama lagi ni dah kan. Jadi Abu Ayyub ni berkata, saya telah merahsiakan daripada kamu sesuatu yang pernah aku dengar daripada Rasulullah SAW. Iaitu saya mendengar baginda bersabda, sekiranya kamu sekalian tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan menggantikannya dengan makhluk lain yang berbuat dosa. Lalu Allah memberi ampun kepada mereka. Makhluk lain ni binatang tak ada dosa kan? Sebab dia tak mukallaf. Yang berdosa ni jin lah kot. Jin Islam. Kan? Sebab syaitan tu memang dah garanti dah. Tuhan tak ampun. Malah laknat kan? Jadi kalau manusia ni dia tak pernah buat dosa, Allah akan ganti ke makhluk lain yang buat dosa. Makhluk yang ada hukum taklif kat atas mereka jugalah kan. Transfer. Ataupun makhluk lain, manusia-manusia lain lah yang buat dosa Allah. Hukum taklif tu apa salah? Ya? Hukum taklif. Taklif. Hukum taklif tu. Mukallaf. Oh. Mukallaf ni yang dikenakan Tanggungjawab. tanggungjawab. Okay. Mukallaf. Oh, mukallaf. Taklif tu dari perkataan mukallaf tu daripada taklif. Kan mukallaf ni kan mesti berakal, mesti cukup umur, kan? Tu mukallaf lah. Yang diberi tanggungjawab. Maknanya apa yang Tuhan perintah dia kena ikut, apa yang Tuhan larang dia tak boleh ikut. Tu orang mukallaf lah tu. Okey. Boleh transfer kan? Transfer. Pengampunan tu. Maknanya kita beri saham lah juga. Selain daripada kalau kita tak ada melakukan perkara yang tak betul tu kan. Okey. Pengajaran. Banyak juga pengajaran ya. Bagaimana
Nombor 1, bagaimana mendapatkan keampunan daripada dosa yang telah dilakukan? Yang pertama, berdoa dengan diiringi harapan agar dimakbulkan. Dan berdoa ni kena sepenuh hati lah kan. Bukan sambil berdoa, orang tu kan jatuh kan dia cucu. Cucu lagi. Ni berdoa ni, tangan macamnya. Janganlah berlari. Ni bukan doa ni. Ataupun mengaminkan doa. Jadi itu tak sepenuh hati lah kan. Okay. Dan yang kedua, fokus serta konsentrasi ketika meminta doa. Doa tidak diterima daripada hati yang lalai dan kosong daripada harapan. Mulut nyebut tapi hati kosong. Perangan dia. Maco doa ni. Kira lain. Hati lain kan, na'udzubillah lagi. Lepas tu ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Memang taatlah. Lepas tu penuh keyakinan tanpa sebarang keraguan. Yakin. Kita berdoa kena yakin Allah itu maha menerima permohonan apa tu pun doa hamba-Nya kan. Lepas tu tidak terburu-buru mengharapkan doa segera dimakbulkan. Tak adalah desak-desak. Terburu-buru desak. Ya Allah, copek deh Allah. Copek deh Allah. Bagaimana? Dia pula memasuk-masuk mana macam tu. Tapi apa yang kita perlu ialah dengan tenang, dengan harapan, tidak terburu-buru doa segera dimakbulkan. Sebab doa ni ada yang segera Allah makbulkan, ada yang sederhana lepas doa kan, ada yang juga yang lambat. Ataupun Allah tak makbulkan direct, tetapi kita tak perasan yang baik-baik yang lain yang kita perolehi. Maknanya Tuhan ganti dengan yang lain yang kita. Masa kita nak minta apa-apa tu, dapat pula yang lain yang elok kan. Ada juga yang macam tu. Lepas tu permohonan seorang hamba boleh dialihkan Allah kepada yang lebih baik. Boleh dialihkan. Yang ketiga, hendaklah memenuhi adab-adab serta tempat berdoa. Adab-adab berdoa ya, serta tempat berdoa pun kita kena sesuaikanlah kan. Yang keempat, mintalah ampun walau sebesar mana dosa yang telah dilakukan. Yang kelima, istighfar. Mohon ampun hendaklah diikuti dengan taubat, meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya. Yang keenam, jika kita meminta ampun tetapi tetap melakukan dosa, maka ada kemungkinan permohonan ampunan kita tidak diterima Allah. Macam main je minta ampun. Kan? Yang ketujuh, orang yang berdusta dalam bertaubat seperti orang yang ingin menuai padi tetapi tidak pernah menanamnya atau orang yang ingin mendapat anak tapi tak pernah tak berkahwin pun tapi nak melahirkan anak. Macam itulah perbandingannya ya. Dia berdusta dalam taubat. Bertaubat tapi sebenarnya itu megangnya kan. Dan seterusnya, nombor 8, berjanjilah dalam bertaubat untuk tidak mengulangi sesuatu dosa itu. Yang ke-9, orang yang telah melakukan dosa yang tidak terkira banyaknya hendaklah meminta ampun kepada Allah. Nombor 10, seseorang yang telah beristighfar hendaklah berasa yang ia bernaung di bawah zat yang maha pengampun, maha penyayang, maha mengetahui, maha bijaksana, sehingga hatinya berasa tenang dan dadanya berasa lapang. Ia merasakan kasih dan keredaan Allah sentiasa bersamanya. Ini akan menjadikan ia optimis dalam mengharungi kehidupan baru. Yang ke-11, hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Jangan pula ponek dan minta dah, berdoa dah, tak ya dapat-dapat. Tu buruk sangka lah tu. Ya. Sebab yang keadaan macam itu Allah duga juga kan. Allah duga. Dia minta tapi Allah duga. Lambat dapat ataupun tak dapat lagi. Nak tengoklah darjah kesabaran dia macam mana ya. Jadi kita jangan buruk sangka kepada Allah. Yang ke-12, kuatkan perasaan takut kepada Allah.
Apabila kita berada dalam keadaan sihat dan kuatkan perasaan berharap apabila kita berada dalam keadaan sakit atau terdesak. Jadi kita sihat pun takut kepada Allah, kita sakit lagi-lagilah kan. Yang ke-13 bertauhid kepada Allah, makna mengesakan Allah, percaya kepada Allah, mengesakannya. Ialah kunci mendapatkan ampunan. Orang yang beriman dan tidak melakukan syirik tidak kekal dalam neraka, akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Okey. Itulah dia, 3 boleh. Boleh sekali lagi ambil gambar? Mana Ani ni? Ada ni. Tadi kita ambil Ani tak ada. Buka muka balik kawan-kawan. Azizah. Zah boleh tunjuk muka lagi sekali, nak ambil gambar lagi sekali. Norizan. Mana payah budak ni tadi? Jan. Meh tunjuk muka. Aduh, akak ni. Datin Zakia. Tunjuk muka lagi sekali, nak ambil gambar lagi sekali. Tadi dah habis gaya dia nak ambil gambar. Okey. Datin. Tak ada Datin, tak apalah. Nak masuk Nani, dia keluar gambar. Okey, dia keluar banyak. Sengit dah tudung dia. Okey. Nah. Gambar lagi. Tonyo. Semua pandang kamera 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Sudah. Okey, terima kasih. Okey, lepas ni saya nak serahkan majlis kita ni kepada adindaku Zabedah untuk mengetuai majlis bacaan Yasin kita. Harap semua orang dah ready dengan surah Yasin masing-masing. Kalau kau hafal, dah hafal kan? Okey, dah. Kita kena tutup mikrofon jugalah ya, supaya kita dengar suara Bedah. Bedah buka mikrofon. Kita dengar suara dia dan kita ikut dari rumah. Kita jemaah dari rumah ya. Okey. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hajah Huzaimah. Ya, sebagaimana maklum yang telah diperkatakan oleh Ustazah Huzaimah bahawa majlis kita pada hari ini adalah majlis penutup ya, kelas hadis 40 ya. Jadi dalam masa yang sama juga, jadi kita mohon pada Allah yang kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita mohon pada Allah supaya kita sentiasa dalam rahmat dan sihat. Ya, Allah berikan kita kesihatan yang baik dalam menempuhi amalan berpuasa, insya-Allah tak berapa lama lagi. Jadi kita dalam majlis ini mengucapkan terima kasih kepada Kak Hajah Huzaimah yang telah mengendalikan majlis kuliah kelas hadis 40. Terima kasih banyak-banyak dan anak anda Azah yang banyak membantu, insya-Allah. Ya, semoga diberkati, dirahmati dan sihat. Dan semua ahli kita sihat walafiat, insya-Allah. Baik. Kita mulakan majlis bacaan Yasin kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأصحابنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن
نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kita baca doa selamat, ya. Selamat kita menghabiskan kuliah kita dan selamat kita mendapat ilmu dan selamat kepada pembimbing kita Puan Hajah Huzaimah. Terima kasih segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taytana Allahumma ij'alna fi kanafika wa 'iyazika wa jawarika wa amanika min syarri kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wazi ainin wazi baghim wa min syarri kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahitna bittaqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna syarrad dunya wa azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Penutup.
Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhidhna bil 'adhaim wal jaraim ya karim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Baca sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Selesai. Kak, keluar dulu Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta Kak Huzaimah lah cakap pula kan? Mic tak buka. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah bersama-sama saya sepanjang kelas hadis 40. Terima kasih. Kalau ada silap salah saya mohon ampun dan maaf. Maklumlah ya. Ini tak sunyi daripada salah dan silap. Kadang-kadang terlupa perkataan yang nak cari tu entah mana. Tu yang kadang minta tolong. Lepas tu terima kasih kepada kawan-kawan yang sama-sama share. Kamaria, Leha, Datin Zakia dan lain-lain lah yang sudi memberi sumbangan untuk memeriahkan lagi kelas kita. Kalau ada silap salah saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih kepada semua. Okey. Sama. Lepas tu kita tutuplah kan majlis kita dengan baca surah Mas, lepas tu tasbih kafarah dan juga selawat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, beda selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Zabida. Terima kasih Ustazah Zabida. Kawan Sita. Terima kasih Weda ya. Dan jumpa 12.30 kita jumpa. Terima kasih. Menjamu selera semua Selamat ya. menjamu selera. Aku belanja ya. InsyaAllah. Terima kasih Kak. Sorry tak dapat bersama-sama. Padan. Ada rezeki saya. Pengalaman